Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Bertemu lagi kita dalam Rhapsody of Reality TNI Malaysia. Hari ini saya akan berkongsi mesej dari Pastor Chris yang bertajuk Berjaga-jagalah dan peka dalam roh sentiasa. Saudara, sebagai ayat pembukaan kita pada hari ini, mari kita merujuk di 1 Petrus 5 ayat 8. Sedarlah, berjaga-jagalah, kerana musuhmu si iblis seperti singa yang mengaum berjalan-jalan mencari orang yang dapat ditelannya. Pada hari yang tertentu, ketika Yesus sedang mengajar di salah satu rumah ibadat, dia perasan ada seorang wanita yang bongkok. Dia tidak dapat berdiri tegak. Dia telah berada dalam keadaan itu selama 18 tahun. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Hai wanita, engkau telah dibebaskan dari kelemahanmu." Dan dia meletakkan tangannya ke atasnya, dan pada saat itu juga dia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Haleluya. Ini ada dalam Lukas 13 ayat 12 hingga 13. Walaupun para pemimpin rumah ibadat itu berasa marah kerana Yesus menyembuhkan wanita itu pada hari Sabat, jawapan guru mendedahkan sesuatu yang sangat tepat. Dia berkata, "Bukankah wanita ini anak Abraham yang telah diikat oleh syaitan selama 18 tahun harus dilepaskan dari ikatannya pada hari Sabat?" Lukas 13 ayat 16. Guru menyatakan dengan jelas bahawa syaitanlah yang telah menyebabkan wanita itu berada dalam keadaan itu melalui roh kelemahan. Dan sebaik sahaja dia selesai menangani roh itu, wanita tersebut terus berdiri tegak. Dia dipulihkan sepenuhnya dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Yesus memahami dunia roh. Dia tahu bahawa kehidupan adalah rohani dan roh-roh jahat adalah nyata dan bertanggungjawab menyebabkan orang menderita dari kecacatan. Dan melalui kitab suci dan pengertian yang Dia berikan kepada kita melalui Roh Kudus, kita dapat memahami bagaimana untuk mengenal pasti syaitan dan pekerjaannya. Sekiranya kamu tidak mengetahui kitab suci, kamu mungkin boleh menjadi mangsa muslihat syaitan. Pelajari dan renungkanlah firman selalu. Berbicara dalam bahasa roh setiap hari dan penuhi dirimu dengan roh serta kewaspadaan dan kepekaan rohanimu itu pasti akan menjadi lebih efektif. Terdapat dimensi rohani untuk kehidupan. Kamu perlu tahu apa yang Tuhan katakan dan tahu tipu muslihat iblis. Alkitab mengatakan kita mengetahui muslihatnya, iaitu syaitan. Ini ada dalam 2 Korintus 2 ayat 11. Saudara dan saudari sekalian, marilah sama-sama membuat pengakuan bersama dengan saya. Dengan kuasa yang telah diberikan kepada aku dalam Kristus, aku meletakkan syaitan dan konco-konconya di tempat yang sepatutnya, iaitu di bawah kakiku. Aku hidup dalam kemuliaan Tuhan, berjalan dalam kesehatan ilahi, kedamaian, keselamatan, kelimpahan dan sukacita. Aku hidup dalam kepenuhan berkat-berkat dari Injil hari ini. Haleluya. Saudara, sebagai renungan tambahan, saudara boleh merujuk di Yakobus 4 ayat 7, 1 Petrus 5 ayat 8 hingga 9, dan 1 Yohanes 4 ayat 4. Sampai berjumpa lagi. Bye. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu,
Kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.